والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الله الاسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita muka surat 33 tu 5 daripada atas. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, apabila dikehendaki Allah pada seorang murid itu kebajikannya, maka dijatuhkannya kepada sufiah dan ditegahkannya bersahabat dengan segala orang yang riak. Dan kata setengah orang yang sufiah, dan jangan engkau bersahabat daripada manusia melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan, supaya demikian itu bagimu dan engkau kepadanya bersamaan. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan sekalian berkaitan dengan persoalan bersahabat. Sahabat ni kawan rapat lah, kawan rapat, tempat kita meluahkan masalah kita, tempat kita meminta pertolongan dengan kawan-kawan rapat. Jadi cari kawan rapat, kata Syekh bin Athaillah, yang mana hal keadaan dia tu membangkitkan semangat kita untuk beribadat. Tindak tanduk dia tu, percakapannya itu membawa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari kawan yang macam tu. La tashab man la yunhituka haluhu. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kelakuan-kelakuan itu, tak membangkitkan kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Tidaklah perkataannya itu menunjukkan kepada kamu kepada Allah, membawa kamu beribadat kepada Allah. Maknanya carilah kawan, tindak tanduk dia, percakapan dia, kelakuan dia membawa kita jadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Syekh bin Athaillah. Karena kawan ni tuan-tuan sekalian, pengaruh dia besar terhadap diri kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah budak-budak tu. Kenapa dia seokok, dia akan sebut kawan. Kenapa dia rempit, dia akan kata kawan. Kenapa dia ponting sekolah, dia akan kata kawan. Kawan tu besar pengaruh. Besar pengaruh dia. Kalau kamu berkawan dengan orang jual minyak wangi, Nabi kata, kita pun bau harum. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, kalaupun baju kita tak bakar, sekurang-kurangnya bau peluh busuk dia tu kena kat kita. Mana kawan ni memberi pengaruh yang besar dalam hidup kita. Berkawanlah dengan orang yang boleh membangkitkan semangat kita, menyedarkan kita ke arah kebaikan, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Syekh bin Athaillah. Ini sedikit di ujung kata-kata dia ni, Tok Pulau Manis bawa mai beberapa kata perkataan para ulama untuk panduan hidup kita dalam bersahabat, berkawan. Tu kawan. Kalau nak pilih kawan rapat lagi, yang rapat lagi, isteri ke suami ke,
Tentulah yang makna kata yang hidup sehidup semati dengan kita, hidup marah-hari kita lagilah. Kan? Gitu. Apatah lagi nak pilih suami, pilih isteri. Kan? Ini lagilah pilih pemimpin dan sebagainya. Cari yang terbaik yang boleh membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Junaid Al-Baghdadi, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki Allah, dikehendaki oleh Allah pada seseorang murid itu kebajikan. Apa murid? Murid ni orang yang berkehendak kepada Allah Ta'ala, orang yang nak kebahagiaan di akhirat, orang yang menuntut beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dipanggil murid. Murid ni dah jadi bahasa Melayu. Murid-murid, murid ni arada, iradat, berkehendak. Muridun, orang yang berkehendak kebaikan. Orang yang nak keselamatan di akhirat besok. Orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak kebahagiaan di akhirat besok. Orang ni semua dipanggil murid. Ya. Jadi apabila Allah kehendaki seorang murid itu kebajikan, dia tu jadi baik. Orang yang menuntut ilmu, datang masjid, main mengaji, baca Al-Quran, berzikir, beribadat. Orang ni bila Allah kehendaki dia jadi baik, kebajikan, maka dijatuhkannya kepada sufiah, jalan-jalan kesufian. Kalau Allah kehendaki orang tu jadi baik, dia didorong oleh Allah mendekati ilmu-ilmu tasawuf, berjalan atas jalan kesufian. Apa itu tasawuf? Tasawuf ni banyak tuan-tuan istilah dia. Di mana-mana ambil tasawuf ni. Ada juga ulama kata tasawuf ni diambil daripada ahli sufah. Ahli sufah ni tuan-tuan yang duduk di serambi Masjid Nabi. Mereka ni mai seluruh dunia tuan-tuan. Yaman ada, Syria pada, Mesir pun ada. Kata-kata ceruk dunia ni, mereka nak bertemu Rasulullah, nak duduk sekali dengan Rasulullah, nak sembahyang jemaah setiap waktu dengan Rasulullah. Mereka duduk di serambi Masjid Nabi. Digelar mereka ni ahli sufah. Mereka tumpu seluruh hidup mereka buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sembahyang jemaah mereka tak pernah tinggal, bersama-sama dengan Nabi SAW. Kenapa dipanggil mereka di ahli sufah? Sufah ni diambil perkataan sof. Sof, kita sembahyang ni kata sof. Kerana mereka ni sentiasa berada di sof hadapan dalam segala hal. Kalau sembahyang jemaah, mereka duduk sof depan. Mereka duduk sof depan. Kalau mengaji, mereka sampai dulu. Bila Nabi panggil, mereka dulu mai jumpa Nabi. Perang, mereka sampai dulu. Nabi ajak perang, mereka duduk depan. Oleh kerana mereka sentiasa berada di sof hadapan dalam segala hal, maka dipanggil mereka ahli sufah, sufi. Ada juga disebut sufi ni kerana bersih, jernih, bersih, jernih. Hati mereka berjernih, bersih, ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, apabila Allah nak kita jadi baik, maka Allah lorong kita ikut jalan kesufian. Sufi ni banyak menekankan bidang kerohanian, hati tu. Inna Allah la yanzuru ila khulu, inna Allah la yanzuru ila a'malikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati amalan zahir kamu, tapi yang Allah perhati hati kamu. Amalan zahir tu ibarat tubuh badan, batin ni ibarat roh. Lepas tu Syekh Ibn Atta sebut dulu ni, dia kata al-a'malu suwarun qaimatun.
wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amalan-amalan zahir kita ni ibarat tubuh badan, sedangkan ruh ibadat itu wujud rahsia ikhlas di hati orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sufi ni banyak tuan-tuan menekankan soal kerohanian, penyucian jiwa. Mereka memilih jalan ihtiyat. Ihtiyat ni haloba. Bagi kita sunat buat pun tak apa, tak buat. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Bagi mereka ada. Mereka tekankan ibadat sunat. Kerana ibadat sunat ni lah ibadat yang membawa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku bin nawafil dengan ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih kepada mereka. Di kalangan ahli sufah tuan-tuan, para sahabat, para tabi'in, mereka baca Quran sehari semalam 30 juzuk. Khatam Quran sehari semalam. Sembahyang sunat mereka 1000 rakaat. Kuat mereka beribadat. Wudu mereka waktu maghrib boleh tahan sampai ke subuh. Berjaga semalam-malaman, terutama malam jemaat. Kuat ibadat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah kendaki kita tuan-tuan jadi baik, terdorong hati kita teringin nak mengaji ilmu tasawuf, nak menghayati ilmu tasawuf. Itulah alamat, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tanda-tanda Allah nak jatuhkan kita ke arah kebajikan. Jadi kalau makna kata kita tak cenderung ke arah kesufian ni, makna kita tak apa nak cantik. Islam ada 3 benda tuan yang penting. Pertama, iman. Kedua, tuan-tuan sekalian, Islam. Ketiga, ihsan. Kita nak berkaitan dengan masalah iman, kena mengaji tauhid. Kalau kita nak beramal dengan amalan Islam, kena mengaji fiqh. Ihsan, ilmu tasawuf. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Nabi kata ihsan ini kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Kita melihat Allah kan mata kepala, pandang mata hati kepada Allah, itu panggil musyahadah. Kalau kita tak mampu bermusyahadah, ingat yang Allah tu melihat kita, perasaan Allah melihat kita, itu nama muraqabah. Musyahadah dan muraqabah ni dalam ilmu tasawuf, kena mengaji ilmu tasawuf. Sebab tu kata ulama, karamkan umur, baki-baki umurmu itu dalam mengaji ilmu tasawuf. Umur kita yang dah lanjut, macam-macam saya ni 70 lebih dah, 60, 70, 80, elok sangatlah. Karamkan umur kita, habiskan umur kita dengan mengaji ilmu tasawuf, supaya hati kita cantik. Kita mati, kita bawa apa? Kita bawa sekeping hati yang disebut oleh Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda anak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang elok. Kata ulama, bang siapa tak belajar ilmu tasawuf, kadang-kadang dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, dia tak tahu. Dia riak, dia tak tahu dia riak. Dia takabur, dia tak tahu dia takabur. Dia ujub, dia tak tahu kata dia ujub. Dia hasad dengki, dia tak tahu dia hasad dengki. Takabur, riak, ujub, hasad dengki ni semua dosa besar. Dia mati, dia tak tahu dia bawa dosa besar. Aduh. Sebab dia tidak mempelajari ilmu tasawuf. Siapa malam yataghalghal, siapa yang tidak masuk mengaji ilmu kami ni, dibimbangi dia mati, kata ulama, dalam bawa dosa besar yang dia pun tak tahu dia bawa dosa besar. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu mengajilah ilmu tasawuf. Kalau tok guru saya, Allah yarham Tok Jiin, dia cadangkan kita Jawi kita ni, terutamanya Sayyidus Salikin, terutamanya kita Hikam,
terutamanya kitab Minhajul Abidin. 3 kitab ni saya biarlah kita mengaji sungguh-sungguh, memahami dan menghayati dia. Mudah-mudahan kita terlepas daripada dosa-dosa besar yang disebut oleh ulama tadi. Ni pesan Syekh Junaid. Bila Allah nak kita jadi baik, maka Allah akan lorong kita di mengaji ilmu tasawuf, menghayati kesufian. Dan jangan engkau bersahabat daripada manusia, melainkan dengan orang yang bertambah atas lagi ya. Dan ditegahkannya bersahabat dengan segala orang yang riak. Bila Allah kendaki kita jadi baik, Allah lorong kita bersahabat dengan orang yang, makna kata orang yang kesufian, sufiah. Dan Allah Ta'ala tegah kita daripada bersahabat dengan orang yang bersifat dengan sifat riak. Kalau dia riak, kita kawan dengan dia, dengan kita jadi riak. Dia berjangkit. Kawan ni biasanya berjangkit. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan berkawan dengan orang gagap. Cari satu orang gagap, tuan-tuan kawan dengan dia, bagi dia handphone satu. Tuan-tuan selalu telefon dia, berkawan dengan dia, bercakap dengan dia, rapat dengan dia. Laba-laba dengan kita gagap. Dia berjangkit. Betul tak? Saya biasa tuan-tuan, setiausaha saya dulu ni dia gagap. Pengurusi dengan setiausaha ni rapat lah tuan-tuan, berhubung selalu. Lama-lama saya tak berjangkit. Tak berjangkit gagap. Ya kan? Dia macam tu. Begitulah kawan tuan-tuan. Dia pengaruhi kita. Kawan baik pengaruh kita jadi baik, kawan jahat pun pengaruh jadi jahat. Yang lebih dahsyat tuan-tuan, kadang-kadang kita berkawan dengan orang jahat tuan-tuan, kita buat jahat, kita sangka kita baik. Tuan-tuan faham maksud saya? Contoh tuan-tuan, kita kawan dengan orang tak sembahyang langsung. Kita ni sembahyang, tapi kita kawan tak sembahyang. Lama-lama kita tinggal satu waktu, tinggal 2 waktu. Tak sembahyang lohor, asar, sembahyang maghrib, isya, subuh. Kita masih kata kita rasa baik. Pasal apa? Aku tak sembahyang 2 rakaat, aku sembahyang 3. Aku sembahyang 3 waktu. Yang dia tu terus tak sembahyang, dia teruk pada aku. Jadi bila kita bandingkan kita dengan orang tak sembahyang, kita rasa kita pun baik lah. Sebab kita buat 3 waktu, yang dia langsung tak buat. Ini penyakit tuan-tuan, membandingkan dengan orang yang teruk pada kita. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang baik, Allah tengok kawan kita tu, tiap-tiap waktu lepas sembahyang baca Al-Quran, aku dapat baca sekali ya. Kita rasa kita kurang. Kita pun cari jalan nak meningkatkan ibadat kita. Tu makna bagusnya berkawan dengan orang yang baik. Bila kita banding kita dengan dia, kita serba kurang, kita usaha untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pesan Junaid, jangan berkawan dengan segala orang yang riak. Nanti kita pun riak. Riak tau, buat ibadat tak ikhlas, mengerjakan ibadat bukan kerana Allah Ta'ala, itu nama riak. Mengharapkan pujian orang, mengharapkan balasan-balasan keduniaan, tidak mengharapkan balasan daripada Allah. Ini orang yang riak. Dan kata setengah orang yang sufiah, dan jangan engkau bersahabat dengan manusia, melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan. Ya, jangan bersahabat dengan manusia, melainkan bersahabat dengan manusia yang kita berkawan dengan dia, bertambah kepadanya kebajikan. Kita makin kawan dengan dia, kebajikan kita makin bertambah. Daripada kita tak suka bersedekah, kawan dengan dia, kita makin rajin bersedekah. Dulu kita kurang mengaji, kita kawan dengan dia, kita lagi rajin pergi mengaji. Dulu kita semayang, tak semayang sunat rawatib pun kita tak buat, kawan dengan dia, bertambah kebajikan kita. Tapi cari kawan jenis macam tu, bersabar dengan dia, jangan tinggalkan dia.
Kerana berkawan dengan dia, kita cek-cek, rupanya amalan kita makin bertambah. Makin bertambah, makin bertambah. Dulu kita tak pernah sembahyang tahajud, berkawan dengan dia, dia bawa kita sembahyang tahajud. Cari kawan yang macam tu. Dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan. Jangan kita berkawan dengan orang, bila berkawan dengan dia, kejahatan kita tak berkurangan, bahkan makin bertambah kejahatan kita. Jangan kawan jenis orang macam tu. Carilah kawan yang kita kawan dengan dia, kejahatan kita makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kebajikan kita makin bertambah, bertambah, bertambah. Cari kawan macam tu. Inilah kawan sebenarnya yang boleh bantu kita, tuan-tuan. Pergi cari macam tu. Itu dia. Supaya ada demikian itu bagimu. Supaya kita pun milik macam dia juga. Dia tentulah hebat pada kita. Kita kawan dengan dia, kita pun bertambah kebajikan, makin kurang kejahatan yang kita lakukan. Dan engkau kepadanya bersamaan. Bagi kita, bagi dia, dia tak ada masalah. Sebab kita yang kurang. Tapi bagi kita, kita amat mengharapkan bantuan dan pimpinan kawan-kawan yang jenis macam ni. Macam kita mengaji sekolah dululah, kan? Kita nak kawan dengan siapa? Kita tak bijak matematik, kita kawan dengan orang matematik. Saya dulu masa sekolah, tuan-tuan, saya minat matematik. Banyak kawan-kawan mai duduk rumah saya, tidur rumah saya, malam-malam nak belajar dengan saya. Pasal apa dia kata? Kami bila kawan ni, kami pelajaran matematik nampak makin bagus. Mak pak pun suruh kawan macam tu. Carilah kawan-kawan, tuan-tuan, yang boleh bantu kita. Kan? Kerana kawan-kawan ni besok, tuan-tuan, dia yang bersama-sama kita di akhirat. Kawan bukan di dunia aja, di akhirat. Pernah berlaku, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW bernama Sauban. Sauban ni kalau kita baca sejarah dia, memang dia digelar sebagai perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih sungguh kat Nabi. Setiap waktu dia main masjid, dia sembahyang nak jumpa Nabi. Satu hari dia tak main masjid, 2 hari tak main, seminggu tak main masjid. Tiba-tiba dia main, tuan-tuan, badan dia kurus badan dia. Nabi tanya, kenapa Sauban? Saya sakit ya Rasulullah. Apa yang sakit? Siapa? Sakit apa? Saya ni Rasulullah, bila fikir masalah ni, dia main sakit. Dia tak boleh fikir benda ni. Rasulullah kata, fikir apa? Saya sebenarnya Rasulullah tak boleh hidup tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir, dia kata, kalau takdir saya mati, kalaupun saya dimasukkan ke syurga oleh Allah Ta'ala, tentulah tak sama dengan syurgamu ya Rasulullah. Engkau tempat tinggi, aku ni rendah. Aku manusia biasa. Aku tak tahu nak hidup macam mana tak jumpa Rasulullah. Terus Rasulullah kata kat dia, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang manusia itu, dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Kalau kita kasih seseorang tu, kita akan bersama-sama dengan orang tu. Jadi maknanya persahabatan ni, tuan-tuan, bukan dunia saja. Dia bawa pergi sampai akhirat. Kan? Itu dia. Kawan-kawan ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan makna kata mempengaruhi agama seseorang tu. Baik itu kita berkawan dengan orang kuat agama. Seperti mana yang Rasulullah kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang manusia itu atas agama kekasih dia. Siapa yang dia kasih? Dia berkawan dengan orang tu, kalau kawan dengan orang baik, dia akan jadi baik. Berkawan dengan orang beragama yang baik, dia akan jadi baik. Kerana Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang, dengan makna orang yang dia kasih. Kalau kita kawan dengan orang yang kuat agama, insya-Allah kita akan jadi macam dia. Fal yanzur man yukhalil. Sebab itu kamu lihatlah siapa yang kamu kasih.
Kita kasih siapa? Kasih orang baik, insya-Allah kita akan terikut dia ke arah kebaikan. Kebaliknya kalau kita kasih orang jahat, langgar perintah Allah, kita akan berjangkit jadi macam dia. Ni pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itu janganlah makna kita berkawan dengan orang yang boleh merosakkan kita. Tengoklah anak-anak kita. Siapa sahabat, siapa kawan dia. Ya, itu dia. Pesan lagi kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an. Dan adalah segala taifah daripada orang sufiah itu. Taifah ni puak-puak di kalangan ahli sufi. Mereka selalunya tuan-tuan duduk di perkampungan kesufian. Hidup mereka cukup sederhana. Makan, minum, pakaian, rumah mereka. Mereka hidup cara cukup sederhana. Ini puak-puak sufiah. Dipanggil ahli-ahli sufi. Dia duduk di perkampungan sufi itu. Tiada mengasihi mereka itu atas orang yang 4 perkara. Ya. Tiada mengasihi mereka itu melainkan atas orang yang ada 4 perkara. Depa sayang suka dengan 4 orang yang ada perangai lagu ni. Depa nak ambil buat kawan yang ada sifat-sifat macam ni. Apa dia? 4 perkara. Pertama, tiada memberati setengahnya atas setengahnya. Dia puak-puak ni, orang ni dia tak mau tekan kawan dia. Tak memberati kawan dia. Umpamanya dia tengok kawan tu tidak bangun malam, dia tak tekan. Depa ni banyak perbuatan depa tuan-tuan, dakwah depa melalui lisanul hal. Kelakuan mereka tu menjadi contoh kepada orang. Bukan dia duduk pergi tekan orang tu, mangkitlah malam ni buat dia tak ceramah lagu tu. Tapi akhlak dia tu, kelakuan dia tu menjadi dipanggil dakwah bil hal. Dakwah ni ada 2. Satu dakwah bil lisan, satu bil hal. Dakwah bil lisan dengan percakapan. Tapi contoh-contoh yang mereka tengok mereka buat, makna daya tarikan mereka itu melalui kelakuan-kelakuan mereka. Mereka kuat bangun malam. Kawan pun tengok aku tu, aku tak patut kawan aku ni kuat mangkit ni, aku korang. Jadi dia turut macam tu. Dia tak nak tekan kawan tu, paksa-paksa tak ada. Kalau dia puasa, dia tak paksa orang ni suruh puasa. Cuma orang tengok kelakuan ini rajin puasa, dia main termalu sendiri. Kita berkawan dengan orang kuat puasa, dia puasa, kita tak puasa, kita main malu sendiri, kesedaran sendiri. Bukan ditekan. Pasal apa tak boleh tekan? Mungkin kawan ni dia ada masalah. Kawan ni tak boleh mangkit malam. Mungkin dia ada masalah kesihatan. Kawan ni tak boleh puasa. Mungkin dia ada masalah dia. Sebab itu ahli sufi ni, dia dakwah lebih berbentuk dakwah bil hal. Dengan kelakuan, tindak tanduk mereka. Dan dia tak tekan orang, dia tak paksa orang. Tu cara dia. Inilah kata Abu Talib Al-Makki. Kawan ni, dia tidak memberati setengah atas setengahnya. Iaitu, jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata sahabatnya baginya, puasa engkau. Apabila makna kata dia tengok kawan dia makan siang, tak puasa sunat lah. Dia tak kata kawan dia puasa. Dia tak kata begitu. Dia jenis tak macam tu. Dia lebih makna daya tarikan tu melalui perbuatan-perbuatan dia. Itu cara mereka itu. Dan jikalau puasa sahabat sekaliannya maka tiada berkata sahabatnya baginya, berbuka engkau. Bila dia tengok kawan dia puasa, dia tak kata suruh buka. Dia tengok kawan dia tak puasa, dia tak suruh kawan dia puasa. Itu cara sahabat-sahabat macam, cara pendekatan dia cukup berhikmah. Tersentuh hati kita, hingga kita sendiri rasa sedap. Aku tak puasa, kawan aku puasa. Dia termalu sendiri. Dia lebih berbentuk macam ni. Dan jikalau tidur sekalian malam,
Maka tiada berkata sahabatnya baginya, jangan, jaga engkau. Dia tengok kawan dia tidur, dia tak kata dia tak suruh jaga. Dia bangkit seorang-seorang, dia sembahyang malam. Walaupun kawan dia tak sembahyang malam, dia tak kata pula bangkit sembahyang tak. Dia lebih makna kata sentuhan dia tu dengan perbuatan dia, akhlak dia tadi ni. Dan jikalau sembahyang sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya, tidur engkau. Dia tengok kawan dia jaga malam kuat, dia tak suruh kawan dia tidur. Dia uruslah diri dia. Jadi makna kata cara dia, makna kata suruh dan tegur tu melalui akhlak dia tadi ni, hingga tertarik sahabat-sahabat. Carilah sahabat yang macam ni. Itu dia. Dan bersamaan segala ahwalnya kepadanya. Tidur pun boleh, berjaga pun boleh. Kerana kadang-kadang orang tak tidur. Dia tak sembahyang malam, dia berjaga malam tapi tak sembahyang malam. Ada benda lain dia buat. Mungkin dia berzikir, mungkin dia beristighfar, mungkin dia fikir pasal ilmu. Macam berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia pergi bermalam di rumah muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ada seorang anak dara. Bila anak gadis Imam Ahmad Ibn Hanbal ni tahu Imam Syafi'i nak bermalam di rumah mereka, dia pun nak tengok macam mana Imam Syafi'i beribadat. Malam tu dia jamu Imam Syafi'i dengan berbagai-bagai lauk pauk makan. Lepas tu dia tengok Imam Syafi'i makan. Yang ni dia ambil, yang ni dia ambil, makan. Imam Syafi'i makan. Lepas tu dia dendam Imam Syafi'i. Dia tengok Imam Syafi'i, makna apa, malam tu tak bertahajud, tak sembahyang tahajud, jaga-jaga tapi tak bertahajud. Yang lebih makna kata menakjubkan dia, Imam Syafi'i sembahyang subuh tidak berwuduk. Jadi dia timbul macam satu kesangsian. Macam mana ni dia kata Imam Syafi'i ni masyhur, patut orang zuhud ni makan sikit. Imam Syafi'i makan semua lauk dia ambil. Patutnya makna kata ulama masyhur ni sembahyang tahajud, Imam Syafi'i tak sembahyang tahajud. Yang lebih pelik kat aku, kata dia tanya pak dia, Imam Syafi'i tak ambil wuduk ketika sembahyang subuh. Pak dia kata, hang tanyalah sendiri. Dia komplain kat pak dia. Pak dia kata, hang tanya sendiri. Tak apa dia tak. Lepas tu minum pagi tu, Imam Ahmad Ibn Hanbal beritahu lah, kata anak gadis dia nak tanya Tok Guru, ada masalah muskil tentang Tok Guru. Boleh? Imam Syafi'i kata boleh, mainlah. Budak ni tanyalah, saya tengok Tok Guru, biasanya orang ahli sufi ni makan sikit-sikit, Tok Guru makan semua. Lauk ni ambil, lauk ni ambil. Imam Syafi'i kata apa? Saya menghormati tukang masak. Buang masak di setelah payah. Saya rasa lah ada sikit, ada sikit, ada sikit. Tu ialah kesian orang masak teruk kan. Saya malam tadi memang tak tahajud. Pasal apa? Sebab saya menyelesaikan masalah berkaitan fiqh. Saya siapkan sebuah kitab saya malam tadi. Malam tadi dia siapkan kitab yang dikarang, kitab fiqh. Berapa masalah banyak diselesaikan pada malam tadi. Tu yang tak tahajud tu dikarang kitab. Wuduk saya tak batal. Wuduk maghrib saya tu tak batal. Saya sembahyang subuh dengan wuduk maghrib. Sebab tu saya sembahyang tak ambil wuduk. Tak batal. Dia berjaga sepanjang malam tak tidur. Jadi kawan-kawan kita lagu tu lah. Jadi dia baik sangka dengan kawan-kawan dia. Kalau dia tengok kawan dia tak bertahajud, tak sembahyang tahajud, dia tak suruh. Mungkin dia ada masalah, dan masalah kesihatan ke apa ke. Kalau kawan ni tak puasa pun mungkin dia ada masalah.
Jadi kawan-kawan ahli sufi ni dia tidak memberatkan sahabat-sahabat yang lain, tetapi dakwah dia tu, dia ajakkan dia kepada sahabat-sahabat dia melalui ahwal atau perbuatan dia, akhlak dia. Itu dia. Kita ni tuan-tuan, hang pandai bercakap, tapi kita tak beramal. Kita tak boleh tarik orang, tuan. Jangan kita pikat dengan pandai petah bercakap kita boleh tarik orang, belum tentu. Daya tarikan tu tuan-tuan, akhlak tu, perangai kita, kelakuan kita. Sebab itu tuan-tuan orang kata cakap tak serupa bikin. Pam perangai kita, akhlak kita tak cantik. Dakwah kita tidak ada keberkatan. Tuan-tuan tengok Tok Guru dulu, dia tak petah berceramah. Tak ada ceramah macam kita tangan kepala kaki naik tak, mengajak duduk ya. Tapi berpuluh-puluh ribu anak murid tuan-tuan dapat keberkatan daripada tuan guru sebab mereka beramal. Yang penting tu amal, akhlak kita, kan? Kelakuan kita, hubungan kita dengan Allah. Kita nak tarik orang kepada Allah sedangkan kita jauh daripada Allah. Jangan mimpilah tuan. Kita sendiri dengan Allah pun jauh, macam mana kita nak tarik orang kepada Allah Ta'ala? Memang tak mampu. Ulama-ulama dulu rata-rata waliullah, rata-rata masing-masing ada karamah dia. Muka tak sembahyang subuh Tok Guru kenal oh. Dia tunjuk. Pih sembahyang subuh, tak subuh lagi ni. Memang tak sembahyang betul. Dia kenal muka tak sembahyang. Kata-kata Tok Guru dulu tu. Jadi mereka ni makna kata ucapan mereka tu berkesan, kelakuan mereka tu jadi contoh. Tu keberkatan ada pada mereka itu. Baik itu dia kalau tengok orang tak puasa, dia tak suruh orang tu puasa. Dia puasa lah, dia tak suruh orang. Dia tengok orang tu tak tahajud, dia tak suruh orang tu. Mungkin dia ada masalah, dia faham begitu. Dan tiada kurang kerana dia kata bukanya dan tidurnya, berbukanya dan tidurnya. Sama ada hang tidur ke, tak mayang tahajud, atau hang berbuka tak puasa. Jadi orang yang nak dakwah tu dia betul-betul lah. Dia tetap dengan cara akhlak dan perangai dia. Kita habis sikit lagi, nak habiskan tajuk kita ni. Dan kata mereka itu, apabila ada bertambah kepadanya sebab amal dan kurang sebab meninggalkan amal, maka bercerainya itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Dan inilah kebajikan berhimpun dan bersahabat saudara yang soleh dan syekh yang memberi nasihat. Kata setengah ahli sufi, apabila ada bertambah kepadanya sebab amal. Jadi bila kita makna kata kita berkawan dengan dia, amalan kita makin bertambah. Dan ataupun atau kurang sebab meninggalkan dia. Sebab kita tinggal berkawan dengan dia, amalan kita makin slow. Kawan dengan dia makin bertambah. Bila kita jauh daripada dia, makin berkurang. Ya. Maka bercerai itu terlebih memberi sejahtera. Makna kata bila kita berkawan dengan dia, iman kita makin naik. Bila kita makna kata kita tinggal dia, iman kita makin kurang. Jadi makna kita terpaksa berpaut kepada dia. Maka kata musannif, dia kata bercerainya itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Bagi agama kita, dengan kita berpisah dengan dia tu bercerai. Berapa lama kita nak berpaut dengan dia? Kan? Pergaulan kita tu, makna kita masih mengharapkan dia. Kalau boleh, makna kata akan sampai satu tahap dia ada ke, dia tak ada ke, kita masih boleh melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi makna kita berkawan dengan dia tu tuan-tuan sekalian, mesti ada satu masa limit lah. Kita jangan pula dengan sebab dia kita berkawan saja dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Tapi janganlah selama-lamanya kita berpaut dengan dia. Kita kuatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala sampai satu peringkat, ada tak ada dia, kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peringkat permulaan tak apalah.
Kan? Peringkat permulaan awalnya ada dia menambahkan iman kita. Tak ada dia mengurangkan. Kita kena makna kata cari jalan dan usaha. Macam mana kita boleh berdikari. Jangan berpaut sampai mati dengan macam tu. Kita mesti boleh berdikari. Ada dia, tak ada dia, kita tetap istiqamah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah kebajikan yang berhimpun dalam bersahabat dengan saudara yang soleh. Saudara yang soleh, kita bertemu dan kita berpisah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Adat kita bersahabat tentu bertemu dan berpisah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tidak. Dan Syekh memberi nasihat dan menegahkan akan dikau bersahabat dengan segala orang yang jahat dan segala orang yang ahlul ghuflah. Tahu ghuflah, lalai. Kita lalai ni tuan-tuan, bawa kereta terlalai sesaat saja. Kita boleh terjun parit, boleh berlaku kemalangan, boleh berlaku kemalangan maut. Begitu dalam beragama. Kita lalai sikit, habis tuan-tuan. Saya pun sejak akhir ni jadi bimbang nak tengok keadaan. Dalam keadaan tuan-tuan, kapal-kapal perang Cina tu, dia duk himpit. Duk himpit mana duk menceroboh. Mana kita punya perairan, tiba-tiba mai 2 kapal perang daripada negeri Cina mendarat di Pulau Pinang, disambut meriah oleh rakyat Malaysia. Saya cukup bimbang keadaan macam ni tuan-tuan. Cukup bimbang. Kebimbangan ditekankan lagi 1.2 juta tuan-tuan. Orang-orang Cina masuk tak keluar. Siapa yang masuk, siapa tak keluar ni kita tak tahu. Jadi kita sebagai warga negara, rakyat, umat Islam, kita tentu rasa bimbang keadaan yang sedang berlaku ni. Ni orang yang berjaga-jaga, bimbang. Kalau tuan-tuan dengar cerita dulu-dulu ni tuan, masa Jepun nak tawan tanah Melayu. Sebelum Jepun terang tanah Melayu, Jepun dah hantar ejen-ejen dia masuk ke dalam tanah ayam kita. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Ni benda-benda macam ni patut membimbangkan kita. Jadi kalau rakyat Malaysia bimbang dengan keadaan yang macam ni, maka itu biasalah, memang kita bimbang. Kan? Kata kita langsung tak bimbang, ini makna kita orang yang tak ada pemerhatian. Begitulah dengan ibadat kita, sentiasa berbimbang-bimbang. Kita takut luput sembahyang subuh berjamaah. Contoh, bila kita jaga-jaga pukul 5.30, kita tak tidur balik lah. Kita ni panggil orang ya qaza, orang yang berjaga-jaga dalam ibadat, berhati-hati dalam ibadat. Tapi kalau orang yang ghaflah, dia tengok jam 10 minit lagi nak subuh, dia tidur balik. Itu makna ghaflah lah tu, lalai lah. Dia tak berhati-hati dalam makna urusan agama. Orang yang berhati-hati, dia bimbang. Tapi kita nak macam mana tuan-tuan? Tak apa kot, dia main melawat aja. Tuan-tuan, saya tertanya-tanya, macam mana satu sekolah Cina dia boleh menjemput 2 kapal perang masuk Malaysia ni? Bukan senang kot. Macam mana cara dia punya kontak tu kita tak tahu. Tuan-tuan, macam mana kita nak jemput 2 kapal perang besar masuk ke tanah air kita oleh sebuah sekolah saja? Macam mana? Apa ada sebalik benda tu? Apa hubungannya, macam mana kita nak tahu? Jadi sebagai rakyat yang prihatin, kita bimbang. Kita cukup bimbang suasana yang macam ni. Jadi bila rakyat bimbang, kerajaan kena jawablah kenapa bimbang. Apa penyelesaian yang tidak membimbangkan rakyat? Betulkah masa depan kami ni aman? Kan? Kita kena tahu semua ni. Ya, iaitu orang yang lalai dengan berkawan orang apalah ni, iaitu terlebih jahat dari hal daripadamu, kerana diisyaratkan mu'alif dengan katanya. Ini mu'alif, Tok Guru ni Syekh Ibn Atta' dah sebut, jangan berkawan orang jahat. Kenapa jangan berkawan orang jahat?
kerana kadang-kadang kamu buat jahat, kamu rasa kamu masih baik dengan sebab berkawan dengan orang jahat. Tuan-tuan, minum arak, minum tuak, kan? Minum tuak haram, kan? Tapi kadang-kadang kita minum tuak, kita rasa kita masih baik. Jadi macam mana? Aku minum sekoleh ya. Dia minum 3 koleh. Padahal sekoleh pun haram. Tapi dia minum sekoleh, dia rasa dia masih baik. Pasal kawan dia tu minum 3 koleh. Ada kes tuan-tuan. Semayang, kita semayang asar. Semayang asar, kawan ikut belakang. Kita masuk rakaat yang ketiga. Dia baru masuk rakaat pertama. Kita bagi salam, dia bagi salam. Kita 4, dia 2. Kita tanya dia, hang semayang apa? Semayang asar. Berapa rakaat? Dia kata 4 rakaat. Hang semayang berapa rakaat? 2. Pasal apa semayang 2? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Saya ustaz ada juga 2 rakaat. Di kedai kopi langsung tak ada rakaat. Dia duduk kedai kopi tak semayang terus. Jadi dia rasa dia lebih baik daripada orang yang tak semayang. Padahal dia semayang 2 rakaat dia apa? Semayang asar. Jadi inilah nak disebut oleh Syekh bin Athaillah. Dia kata terkadang kamu berkawan dengan orang jahat, kamu buat jahat, kamu rasa kamu lebih baik, kamu baik lagi. Pasal apa? Sebab kamu bandingkan kamu dengan orang yang jahat. Kita semayang 1 waktu, 3, 4 waktu tak semayang. Kita rasa kita lebih baik sebab kawan kita tu terus tak semayang. Aku ada juga 1 waktu yang dia terus tak ada waktu. Kita rasa macam tu. Dia benda-benda macam ni makna kata membawa kita ke arah makna kata keadaan yang paling rosak. Sebab itu kawanlah dengan orang baik. Bila kita kawan dengan orang baik, kita rasa diri kita selalu kurang. Aku baca Quran sikit je, dia baca lagi banyak. Maka membangkitkan semangat kita untuk membanyakkan baca Quran. Kan? Dia tu aku semayang tahajud, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Dia tu setiap malam semayang. Membangkitkan semangat kita untuk membanyakkan kebajikan, taat kepada Allah Ta'ala bila kita berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah. Itulah tuan-tuan rezeki kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan makna kata kita mendapat sedikit manfaat daripada apa yang diterangkan oleh Syekh bin Athaillah ni, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan memberi manfaat kita bersama. Dan akhir sekali tuan-tuan, iaitu ada usaha perhimpunan bagai makna kata mengingati Taufan Aqsa setahun yang lepas, iaitu kebangkitan umat Islam menentang Yahudi. Dah setahun tuan-tuan sekalian, Taufan Aqsa ni berjalan, telah mengorbankan kira-kira 40,000 sahabat-sahabat kita di Palestin. Ratusan ribu pula yang telah cedera dan sebagainya. Mengingati kebangkitan ini, satu perhimpunan akan dilakukan di Kuala Lumpur pada 12 hari bulan ni, lepas zuhur. Jadi tuan-tuan boleh dapat maklumat. Jadi siapa yang berkemampuan, beri kesihatan dan kelapangan oleh Allah SWT, elok sangatlah berhimpun di sana untuk menyatakan kasih sayang kita, kebersamaan kita, ukhuwah Islamiah kita bersama sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Tak mampu kita tuan-tuan untuk pergi berjuang bersama mereka, paling kurangnya kita tunjukkan kebersamaan kita, kasih sayang kita dengan perhimpunan tersebut, insya-Allah, yang dijangka akan menghimpunkan ramailah makna kata umat Islam di Kuala Lumpur 12 bulan ni. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, silalah ke sana. Mudah-mudahan makna kata kita rasa tersentuh dengan apa yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di bumi Palestin sekarang ni, insya-Allah. Itu saja, wallahu alam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bisalihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.